Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan, puan-puan yang biasa bersama saya dalam uh, Facebook page saya iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com drzubaidi.com. Terima kasih kerana meluangkan masa mengikuti perkongsian saya, perkongsian pengalaman dan pengetahuan sepanjang lebih kurang 25 tahun saya menjadi doktor pengamal perubatan am. Hari ini kita akan bercakap tentang adakah penyakit thyroid akan menyebabkan kolesterol yang tinggi. Yang inilah yang kadang-kadang menjadi persoalan apabila seseorang itu sudah makan ubat kolesterol, sudah melakukan exercise dan juga mengikut nasihat doktor dengan memakan ubat dan sebagainya, tetapi tahap kolesterol masih lagi tak turun. Ini adalah salah satu sebab yang menunjukkan bahawa ada something wrong ataupun ada sesuatu yang mungkin kita tak perasan. Antaranya adalah disebabkan oleh hormon thyroid kita yang mungkin sama ada berlebihan ataupun berkurangan. Jadi hari ini kita nak kupas berkaitan dengan kaitan antara thyroid, masalah thyroid, penyakit thyroid dengan kolesterol yang tinggi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama saya. Kita baca dulu rakan-rakan kita yang mungkin yang dah berada di sini. Kita tengok okey. Rakan-rakan, terima kasih rakan-rakan yang setia bersama saya. Kali ini kita membuat perkongsian pendek selama lebih kurang setengah jam. Okey, sementara dia menunggu dia berputar tu. Jadi kita mulakan tentang perkongsian kali ini. Okey tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui bahawa jika kita mengalami masalah penyakit thyroid, kita mungkin mengalami masalah tahap kolesterol yang tinggi. Walaupun tahap kolesterol yang tinggi disebabkan oleh masalah pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat, juga disebabkan oleh faktor keturunan dan genetik, ada juga faktor lain seperti tahap kesihatan seseorang yang memainkan atau menyumbangkan kepada peningkatan kolesterol. Oleh itu, jika seseorang individu itu mempunyai masalah, sebagai contoh hyperthyroidism, iaitu kelenjar thyroid tidak berfungsi dengan baik, dia akan mengalami peningkatan LDL ataupun yang kita sebut sebagai tahap kolesterol yang jahat. Jadi orang yang mengalami hypothyroidism selalunya akan mengalami masalah peningkatan LDL atau kolesterol jahat yang tinggi, dan ia juga menyebabkan kadang-kadang bersama juga dengan triglyceride atau TG yang kita sebut yang agak tinggi. Jadi peningkatan LDL dan juga triglyceride di dalam darah menyumbangkan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat serangan jantung dan juga stroke. Sementara hypothyroidism, kita panggil tadi hyperthyroidism atau fungsi kelenjar thyroid yang berlebihan akan menyebabkan tahap kolesterol yang baik atau HDL menjadi berkurangan atau lebih rendah. Menjadi kedua-dua masalah sama ada hyperthyroidism iaitu fungsi kelenjar thyroid yang berlebihan atau hypothyroidism iaitu fungsi kelenjar yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan masalah peningkatan kolesterol. Jadi kalau yang ada hypothyroidism ataupun tak cukup hormon thyroid, dia akan menyebabkan peningkatan LDL dan triglyceride, sementara yang mungkin mengalami masalah hyperthyroidism iaitu hormon thyroid yang berlebihan akan menyebabkan tahap HDL atau kolesterol baik menjadi lebih rendah. Jadi kedua-dua dia, hyper dan juga hypo, memberi kesan kepada peningkatan kolesterol. Kita tengok rakan-rakan kita yang bersama kita pada malam ni, rakan-rakan yang mungkin dah bersama saya Puan Haslina Kasim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Siti Agian Sadri. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nisa. Waalaikumsalam. Leila Wan Abdul Kadir. Waalaikumsalam. Nur Amalina. Terima kasih berkongsi.
Teacher Comel, waalaikumsalam. Jadi inilah yang kita nak sebut. Jadi apa yang sebab tu apabila seorang tu mengalami masalah kolesterol yang agak degil, yang tidak turun, walaupun dah makan ubat, dah mungkin dah melakukan exercise, dan juga mungkin dah makan minyak zaitun, tetapi masih lagi tidak turun, kita kena lihat mungkin ada gangguan hormon, terutamanya thyroid, yang mana menyebabkan tahap kolesterol yang tinggi. Sebab tu kita nak kena periksa. Jadi cuba kita tengok sikit masalah hypothyroidism ataupun hypothyroid ni, selain daripada peningkatan total kolesterol, apa lagi yang boleh menyebabkannya? Antaranya rambut menjadi kering. Tidak semena-mena rambut kita dah menjadi kering. Muka kita akan jadi seolah-olah membengkak sikit. Degupan jantung menjadi perlahan. Berat badan naik ataupun susah nak diturunkan. Kita cuba menurunkan berat badan tapi susah nak turunkan berat badan, tetapi lebih mudah untuk menaik berat badan kita. Makan sikit, kita rasa makan dah sikit sangat pun dah naik. Sebab tu kita mungkin mengalami apa lagi? Sembelit, kuku menjadi rapuh, tak semena-mena ada serangan gout. Kemudian kita tak tahan sejuk. Buka aircon waktu malam ni kita dah rasa macam sejuk sangat. Kita mungkin mengalami masalah depression, masalah kemurungan, masalah tak bersemangat untuk melakukan pekerjaan. Kulit menjadi kering, kadang kulit menjadi kelihatan bersisik, cepat penat. Sebelum ni supaya contoh kita melakukan brisk walking, tetapi sekarang ni bila buat beberapa meter je, mungkin 100 meter kita dah terasa penat. Mudah lupa perkara-perkara yang biasa kita ingat pun kita dah menjadi lupa. Head keluar dengan banyak, sakit otot atau sakit-sakit badan. Itu antara tanda-tanda hypothyroidism. Jadi kalau tuan-tuan mempunyai masalah ini bersama dengan total ataupun kolesterol yang tidak yang agak tinggi, cuba buat pemeriksaan ujian fungsi thyroid. Okey, kita tengok pula hyperthyroidism. Apa dia hypothyroidism? Hyperthyroidism ni apabila hormon thyroid tu berlebihan dalam tubuh sehingga dia boleh menyebabkan antaranya, tak semestinya, antaranya rambut menjadi gugur. Bila kita mandi ataupun kita sikat rambut, kita lihat rambut kita banyak sangat gugur. Itu yang pertama. Mata menjadi bengkak. Mata bukannya bengkak, betul-betul bengkak lah, kita rasa macam nampak perbezaan, dan perbezaannya bukan waktu pagi je. Selalunya orang bangun tidur je mata dia bengkak. Lepas tu bila waktu siang, dah ke arah petang dia dah menjadi berkurangan. Tetapi ini memang daripada awal, daripada pagi tak turun-turun bengkak dia tu. Ini masalah besar ni. Berpeluh, lakukan sikit saja pekerjaan ataupun pergerakan dah berpeluh macam kita ni dah berlari 100 meter. Banyak sangat peluh dah keluar. Itu contoh dia antaranya. Kemudian degupan jantung menjadi terlalu cepat. Cepat sangat. Yang normal antara 60 hingga 100. Kita punya degupan jantung tu mungkin tinggi. Mungkin tinggi, mungkin lebih daripada 100. Kemudian berat badan. Berat badan ni orang cakap tu kita ni kurus je. Kalau makan banyak pun susah nak gemuk. Itu antara mungkin hyperthyroidism. Kuku menjadi lembut. Tadi kuku menjadi rapuh. Ini kuku menjadi lembut. Boleh dibengkokkan dan sebagainya. Susah nak tidur. Sebab apa? Degupan jantung tinggi, kita akan berasa panas. Kadang-kadang menyebabkan kita pun susah nak tidur. Buka aircon pun rasa macam tak cukup aircon, kena nak tambah lagi. Kemudian bila orang yang dah berumah tangga mengalami masalah ketidaksuburan, sama ada lelaki dan wanita. Antara lain ialah masalah yang mudah untuk marah. Ni panas bara ni. Sekejap dia nak marah, sikit nak marah. Apatah lagi kalau orang yang mengalami hyperthyroidism ni minum kopi. Memang bertambah-tambahlah dia punya nak meletup tu. Cepat sangat nak meletup. Kemudian mudah gemetar. Sesetengah orang tu yang mempunyai anxiety disorder, apabila mengalami hyperthyroidism, dia lagi mudah gemetar. Berjumpa dengan orang ramai, dia rasa macam gugup, takut. Kadang boleh pengsan, boleh pitam. Boleh pitam lah selalunya. Dan juga kalau ada idea tu, kalau katakan sedang bekerja, dia tak boleh nak fokus. Idea dia melompat-lompat, sejak fikir itu, sejak fikir ini dan sebagainya. Dan terakhir mungkin headnya menjadi tidak teratur. Mungkin datang sikit tetapi berpanjangan. Tadi mungkin keluar dengan banyak. Sekali keluar dengan banyak. Tapi kali ini hyperthyroidism dia keluar sedikit-sedikit dan untuk beberapa lama.
Itulah antara orang yang mengalami hyperterorism dan juga hypoterorism perlu confirm. Kita simptom ni tidak menentukan, tidak mendiagnosa, tidak memastikan bahawa kita mengalaminya. Cuma mungkin tanda-tandanya. Sebab tu kena buat pemeriksaan darah iaitu ujian fungsi thyroid. Daripada situ kemungkinan kita boleh tambah sikit. Kita panggil apa? Lipid profile. Nak tengok sama ada kolesterol kita ni meningkat ataupun dia normal. Kita tengok kawan yang lain kita. Minta maaf kalau saya tidak membaca. Okey, Nisa Nas, bagaimana nak kawal hyper dan juga hypoterorism? Yang ini pertama sekali kena confirmkan. Ini daripada Nisa. Kemudian kita kena memberi rawatan dah. Selalu kita akan beri makan ubat. Tentang pemakanan, bukan hari ini, saya akan sebut di masa yang lain sebab masa dah menghampiri setengah jam ya. Wati, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Puan Rani Ibrahim, Assalamualaikum dan semua rakan-rakan. Nur Raudah, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ani Osman, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Wan Hasni, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Songkok Sengit, terima kasih Tuan kerana bersama saya. Waalaikumsalam. Jadi inilah antara yang kita nak kena sedar. Kadang-kadang bila kolesterol tu tak turun, ramai yang rasa macam kenapa tak turun walaupun dah makan ubat statin dah lama, dah makan minyak zaitun dah lama, dah buat exercise, dah jaga pemakanan, dah tak makan lagi daging merah, banyak yang dah makan rebus-rebus, lepas tu trans fat pun tak makan. Cuba kita buat ujian pemeriksaan fungsi thyroid. Okey, apa kita nak sebut lagi tentang thyroid? Jadi sebab itu ramai yang bertanya pula, boleh tak sebagai contoh nak orang cakap tu mengawal fungsi thyroid kita dengan kita menjaga kolesterol. Dia tidak begitu Thyroid, fungsi thyroid ni dia akan mengawal dia akan mengawal kolesterol. Tapi kalau kita ada kolesterol yang baik pun tak semestinya thyroid hormon kita akan menjadi lebih baik. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi, kalau kita merawat masalah thyroid ni, selalunya kita akan merawat sekali atau memperbaiki tahap kolesterol kita. Jadi sebab tu orang yang ada hypoterorism, doktor akan bagi ubat, selalunya ubat hormon tu. Tetapi dia bukanlah sesuatu langkah untuk merawat dia. Dia hanya untuk mengawal atau untuk meningkatkan tahap hormon thyroid saja. Bagi mereka yang mempunyai thyroid yang tidak berapa baik, hanya satu saya nak beritahu, kadang-kadang kita ada satu keadaan yang kita namakan sebagai subclinical. Subclinical ni macam mana? Subclinical kadang-kadang dia punya simptom tak nampak sangat, tetapi dia dah ada masalah thyroid. Itu pun belum masuk ke dalam julat yang normal. Di bawah sikit saja. Ataupun mungkin thyroid dia normal tapi TSH dia rendah sikit. Ataupun TSH dia lebih tinggi daripada biasa. Yang ini kita panggil subclinical thyroid. Yang ini kadang-kadang itu yang menyebabkan orang cakap tu kolesterol kita tidak dapat dikawal dengan lebih baik. Sebab tu pemeriksaan ataupun kawalan thyroid hormon ni harus diberikan fokus supaya thyroid, supaya kolesterol kita dapat dikawal dengan lebih baik. Jadi saya lagi message yang kita nak bawa hari ini, kalau kolesterol kita tidak terkawal dengan baik, walaupun kita dah makan ubat, walaupun kita dah ambil minyak zaitun, walaupun kita dah mungkin melakukan exercise, kita dah menjaga pemakanan kita, kita dah cukup tidur dan sebagainya, kawalan stres dan sebagainya, tetapi masih tak okey lagi, cuba lihat fungsi kelenjar thyroid kita. Ini boleh lakukan di mana-mana klinik saja. Sambil tu sebagai contoh, kalau kita ada masalah kolesterol, cuba buat juga pemeriksaan ujian kelenjar thyroid yang mungkin akan menunjukkan sama ada thyroid kita meningkat fungsinya ataupun lebih rendah. Jadi inilah yang message yang nak bawa hari ini. Nur Raudah, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ani Osman, Waalaikumsalam Doktor. Waalaikumsalam. Wan Hasni, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sukuk singit tadi dah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam.
Hafzah Jaafar, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Puan Asni, sekiranya ada bengkak di leher kiri dipanggil hyperthyroid atau hyperthyroidism. Bagaimana rawatannya? Adakah perlu buang bengkakan itu? Okey, kalau ada bengkakan di bahagian leher kita, yang itu kita panggil dia goiter atau bengkakan thyroid. Itu selalunya disebabkan oleh hyperthyroidism, tetapi tidak semestinya. Ya, jadi kita ni kena membuat pemeriksaan darah, yang itu yang lebih confirm. Lebih confirm sama ada fungsinya meningkat ataupun fungsinya sudah menurun, yang kita panggil hypo. Jika normal, kemungkinan itu masalah kita panggil kosmetik saja, iaitu mungkin kita tak cantik dan sebagainya, kita boleh buat pembedahan saja. Pembedahan untuk membuang yang besar tu saja. Setengah orang tu dia ada goiter tetapi dia normal. Jadi dia boleh buang saja, masalah akan selesai. Tapi seseorang itu kadang-kadang goiter itu bersama dengan hyperthyroidism. Maksud dia apa? Hormon thyroid itu terlalu tinggi. Yang ini dia kena rawatan. Jadi dia akan membuat pembedahan, kemungkinan dia akan membuat kebanyakan kelenjar thyroid itu dia akan dibuang. Yang ini dia akan dapat membantu mengawal dengan lebih baik. Jadi puan, kenalah membuat pemeriksaan dulu sama ada hyper ataupun hypo. Kalsum Karim, Assalamualaikum doktor dan selamat malam dari Singapura. Terima kasih Puan Kalsum dari Singapura. Wan Hasni, adakah thyroid menyebabkan sakit kepala dan rabun mata? Mungkin. Mungkin. Dia mungkin kita panggil dia simptom yang tidak, orang cakap tu tidak spesifik, non-spesifik simptom. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang rasa mata macam kabur dan sebagainya. Mungkin. Muhammad Saripudin Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji Shanti, Assalamualaikum Dr. Zubaidi. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi mesej yang kita nak bawa hari ini iaitu, ingat apabila tahap kolesterol kita tidak dapat dikawal dengan lebih baik, itu bermakna berkemungkinan kita mengalami masalah thyroid, sama ada hyperthyroidism ataupun hypothyroidism. Jadi buatlah pemeriksaan kolesterol bersama dengan ujian fungsi thyroid, yang itu akan membantu untuk kita mengatasi ataupun mengawal thyroid kita dengan lebih baik-baik. Jadi saya rasa sekian dulu 30 minit kita pada malam ini. InsyaAllah minggu depan pukul 9 malam atau 9 suku kita akan berkongsi lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa bersama saya. Assalamualaikum dan selamat malam.